Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit berkenaan dengan satu persoalan yang banyak saya terima daripada sahabat-sahabat yang menonton video saya berkenaan dengan isu pegangan saham oleh kumpulan wang simpanan pekerja di dalam beberapa institusi perbankan ataupun bank ni di Malaysia ini, yang mana baru-baru ini ada beberapa bank yang telah orang kata terpalit dengan beberapa isu kontroversi berkenaan dengan sebuah syarikat yang telah pun diisytiharkan bankrupt, yang mana bank-bank tersebut telah pun memberikan pinjaman kepada syarikat berkenaan tanpa sebarang jaminan, tanpa sebarang cagaran. Okey, jadi persoalan ini timbul dan saya melihat banyak yang bimbang dengan perkara ini, dan ada juga beberapa pandangan yang mengaitkan isu ini dengan ketidakbenaran untuk mengeluarkan air citra 2.0 ataupun untuk diteruskan pengeluaran air citra sebanyak RM10,000. Okey, jadi yang pertama sekali berkenaan dengan isu ini, pegangan saham ini adalah satu orang kata perkara yang sebenarnya adalah satu perkara yang biasa. Perkara ini pun telah dijawab oleh Menteri Kewangan. Dan kenapa kumpulan wang simpanan pekerja KWSP melabur di dalam institusi perbankan ini? Kerana antara yang pelaburan yang memberikan pulangan yang banyak adalah salah satunya dalam sektor perbankan. Okey, kita yang terlalu detail, saya sendiri pun mungkin tidak ada ilmu yang cukup mendalam untuk mengulas tentang perkara ini, tetapi antara salah satu sektor yang memberikan pulangan yang besar kepada KWSP adalah di dalam sektor perbankan. Disebabkan itu, KWSP banyak melabur di dalam institusi kewangan ataupun bank-bank tempatan. Kita boleh tengok daripada beberapa orang kata satu visual grafik yang telah pun dikongsikan oleh pihak KWSP berkenaan dengan pegangan-pegangan saham yang dimiliki oleh KWSP dalam pelbagai syarikat. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, apabila pihak bank mengambil keputusan untuk memberikan pinjaman kepada syarikat berkenaan tanpa sebarang cagaran, kemudian syarikat berkenaan telah pun memohon untuk diisytiharkan bankrupt. Jadi banyak spekulasi mengatakan bahawa KWSP akan terjejas. Okey, jadi di sini saya ambil salah satu contoh bank lah. Kita ambil bank yang paling besar di Malaysia, Harimau. Okey, bank tersebut market capitalization dia ataupun total asset bagi bank tersebut adalah sekitar 96 bilion ringgit. Kalau tak salah saya 96 bilion, tadi saya dah buat carian 96 bilion ringgit. Dan total asset untuk KWSP pula adalah menghampiri 1 trilion ringgit, ataupun pada awal bulan Januari itu kita dapat tahu yang KWSP mempunyai aset sebanyak 980 bilion ringgit. Ini adalah 10 kali ganda tinggi lebih daripada apa yang dimiliki oleh bank berkenaan. Dan KWSP, dalam bank berkenaan, KWSP mempunyai pegangan saham sebanyak 14%. Dan jika kita lihat dalam laporan akhbar pada tahun 2020 kalau tak salah, 2021 kalau tak salah saya dah melihat pelaburan sebanyak 14% itu adalah daripada jumlahnya sebanyak 1.96 bilion ringgit. Itu adalah sekitar 1% lebih kurang daripada nilai aset KWSP. Jadi adakah KWSP akan terjejas apabila syarikat ini diisytiharkan bankrupt? Syarikat ini tidak boleh membayar semula pinjaman mereka kepada bank-bank tersebut, dan bank tidak akan memperolehi segala bentuk pinjaman yang telah pun diberikan, akan mengalami sedikit mungkin kerugian dan sebagainya. Jadi adakah ia akan memberikan kesan secara langsung kepada KWSP? Jawapannya secara general, secara umum tidak, tetapi sudah tentulah dari segi pulangan untuk keuntungan hasil daripada pelaburan KWSP bagi tahun 2022 ini, yang mana ianya akan diketahui pada tahun yang depan, tahun 2023, sudah tentu kita boleh menjangkakan mungkin kadar dividen ataupun kadar keuntungan bagi tahun 2022 ini kemungkinan besar akan merosot disebabkan perkara-perkara tersebut.
Kalau kata contoh, katalah tahun ini pakar meramalkan kemungkinan besar dividen boleh mencecah sehingga 6 ataupun 7% bagi pelaburan konvensional, tetapi mungkin pada tahun depan mungkin dia akan menurun sekitar 4 ataupun 5% disebabkan oleh perkara-perkara ini. Okey, jadi secara umumnya ianya tidak akan menjejaskan KWSP itu sendiri. KWSP adalah salah satu institusi yang paling paling kaya di dalam Malaysia ini. Mereka mempunyai aset yang paling banyak di dalam mana-mana syarikat ataupun mana-mana agensi dan sebagainya di Malaysia ini. KWSP adalah yang paling kaya sekali, termasuk juga kalau kita nak bandingkan dengan Petronas, sebab KWSP ini dia tidak pelaburan ini agak mudah, dia tidak melibatkan, dia tidak perlu macam Petronas ni kalau kata dia melabur, kemudian dia perlu wang daripada hasil pendapatan itu, dia perlu membuka contohnya loji-loji baru dan sebagainya, digunakan, diinvest mula untuk pelaburan-pelaburan lain dan sebagainya. Tapi KWSP ni sebab dia adalah kumpulan wang simpanan pekerja, dia bukannya syarikat yang orang kata mencari keuntungan dan sebagainya, tetapi menggunakan wang pencarum untuk membolehkan pencarum memperolehi dividen yang lebih tinggi pada masa akan datang. Okey, jadi kalau ramai risau, jawapannya insya-Allah tidak akan terjejas, tetapi mungkin perkara ini akan diterjemahkan dalam bentuk dividen yang kita akan perolehi di tahun 2022 ini. Pada tahun depan mungkin nilainya sedikit rendah, berapa kita pun tak tahu. Yang ketiganya, ramai juga yang menghentam dan sebagainya berkenaan dengan macam mana bank boleh memberikan pinjaman kepada syarikat perjudian sebagai contoh. Kemudian KWSP pula sebagai pemegang orang kata pelabur dalam bank berkenaan, kenapa KWSP melabur dalam bank berkenaan sedangkan bank berkenaan memberikan pinjaman kepada syarikat perjudian? Sebab tu dalam institusi perbankan ataupun apa-apa saja institusi berkaitan dengan keuangan, dia akan ada dua jenis pelaburan. Yang pertama adalah konvensional, yang kedua adalah Islamik. Konvensional inilah adalah pelaburan tidak patuh syariah. Yang kedua Islamik ini pelaburan patuh syariah. Kalau dalam KWSP ni sendiri, pada bulan 4 tahun 2021, saya banyak berkongsikan video berkenaan dengan kita mengajak sahabat-sahabat di luar sana untuk menukarkan akaun simpanan KWSP anda daripada akaun konvensional kepada akaun syariah, kepada akaun Islamik ini, kepada akaun patuh syariah. Begitu juga dengan macam institusi perbankan. Jika anda mempunyai akaun bank yang konvensional, saya menasihatkan anda untuk menukarkan kepada akaun Islamik. Pelaburan ke dalam perjudian dan sebagainya, ini adalah perkara yang memang dah berlaku selama ini. Even perjudian itu walaupun daripada segi Islamnya haram, tetapi kita tahu mereka ini boleh beroperasi dan sebagainya. Itu saya pun tak boleh nak ulas secara detail, tetapi memang apabila institusi perbankan, kumpulan wang ke sebagainya, ataupun syarikat-syarikat insurans dan sebagainya, apabila mereka di bahagian pelaburan konvensional mereka ini, memang tidak ada yang mustahil, memang tidak ada yang pelik apabila mereka melabur orang kata apa, ataupun memberikan pinjaman kepada syarikat-syarikat yang orang kata apa, melakukan bisnes dia adalah berkaitan dengan perjudian. Itu memang tidak pelik. Sebab tu diberikan pilihan kepada kita untuk memilih menggunakan akaun patuh syariah Islamik itu sendiri. Jadi sama juga dengan KWSP. KWSP ni, kalau kita tengok pada skop KWSP, banyak yang bertanya berkenaan dengan itu. KWSP ni sendiri, dia ada dua jenis pelaburan. Konvensional, dividen tahun lepas adalah 5.25%, dan Islamik patuh syariah Islamik adalah 4.95%. Untuk Islamik ni telah mula dibuka untuk ditukarkan pada tahun 2017 kalau tak salah saya. Jadi untuk pencarum yang memilih untuk menggunakan akaun Islamik ni, akaun patuh syariah ini, segala wang caruman kita akan dilaburkan ke dalam segala pelaburan yang tidak ada sebarang unsur perjudian, yang tidak ada sebarang unsur benda-benda yang tak pasti. Benda yang tidak patuh syariah ni tidak semestinya judi lah, tetapi bukan semuanya berkaitan dengan judi. Ada juga benda-benda yang contohnya pelaburan yang tidak menjanjikan orang kata sebarang jaminan ataupun benda yang kurang jelas, ataupun pelaburan yang kurang pasti.
mungkin untung besar, mungkin rugi besar. Jadi kalau ikut daripada segi Islam sendiri pun tidak membenarkan perkara-perkara tersebut, kerana ia mempunyai unsur-unsur selain daripada riba. Dia ada gharar dan juga maisir, 3 perkara yang penting di dalam Islamic banking ataupun Islamic punya investment dan sebagainya. Jadi sebab itu kita tidak boleh mempertikaikanlah, sebab dia ada 2 pilihan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok hasil dividen daripada pelaburan konvensional ni selanjutnya lebih tinggi, kerana untuk pelaburan-pelaburan konvensional ni dia punya pasaran dia lebih luas, benda-benda yang tidak pasti, yang menjanjikan untung 30%, 40% dan sebagainya. Kalau untung dia untung lah, kalau rugi sudah tentu dia akan terkesan juga. Sebab tu untuk kita yang beragama Islam ni sebenarnya wajib untuk menukarkan segala akaun, sama ada ke BSP, akaun bank dan sebagainya, kepada akaun patuh syariah, kepada akaun Islamik. Perkara ini tidak pelik berkenaan dengan pelaburan kepada syarikat perjudian dan sebagainya. Perkara ini memang berlaku dah lama sangat, tetapi kita sendiri sebenarnya ada pilihan untuk menukarkan kita punya simpanan tu daripada konvensional kepada Islamik. Okey. Jadi saya rasa ini saja 3 perkara yang banyak yang orang kata berkongsikan, bertanyakan, mana ada beberapa pihak juga yang membuat spekulasi ataupun tuduhan dan sebagainya. Saya tidak memihak kepada bank, BSP dan sebagainya, tapi kita bercerita secara fakta. Ini adalah perkara yang betul. Dan kalau kata ada juga yang mengatakan Citra 2.0 tidak dapat dilaksanakan oleh perkara ini, itu adalah tidak tepat sama sekali, kerana penolakan terhadap Citra ni sebenarnya sebelum wujudnya lagi isu tentang kerugian ataupun syarikat perjudian yang bankrupt tersebut. Penolakan untuk Citra ni telah pun diumumkan bermula pada bulan Disember tahun 2020, yang pada masa itu tidak ada sesiapa pun yang tahu berkenaan dengan syarikat perjudian ni akan bankrupt dan juga sebagainya. Waktu itu kita tak tahu pun, tapi pada bulan 12 Citra 2.0 ni telah pun ditolak oleh pihak kerajaan. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini, dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru ataupun jika ada sebarang persoalan dan sebagainya, saya akan berkongsikan kepada anda semua. Bagi mereka yang punya sebarang masalah, sebarang komen ataupun sebarang persoalan, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.